Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan pihak surau, ahli jawatan kuasa surau, ustaz, ustazah sekalian, abang-abang, pakcik-pakcik, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan di dalam limpah kurnia dan perlindungan Allah Ta'ala sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Allah rezekikan kepada kita untuk kita salat maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat kali ganda sesuai dengan janji Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan itu. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. Surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan, kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak sekali-kali akan mempersekutukan sesuatu makhluk dengan Tuhan kami. Sadaqallahul azim. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, surah Al-Jin ini menunjukkan kepada kita bahawa pada jalan dakwah Nabi SAW ada beberapa ketika para jin ni mereka mengintip dengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW. Antaranya disebutkan dalam surah Al-Jin ini, antaranya juga disebutkan di dalam surah Al-Ahqaf. Lalu ada hadis daripada At-Tirmizi yang mana sekumpulan jin, tuan-puan yang dirahmati Allah, antara apa yang mereka lakukan adalah mereka ni sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka suka naik ke langit curi khabar daripada langit. Itu hobi jin. Sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka akan naik ke langit dan mereka pun curi khabar daripada langit. Sebab apa ya tuan-puan jin ni dicuri khabar daripada langit? Sebab apa? Sebabnya disebutkan dalam hadis yang lain, dia akan sampaikan kepada wali-walinya dekat dunia, iaitu dia akan sampaikan benda yang orang nak dengar dekat dunia tu, dia akan ambil curi khabar daripada langit. Dan ini sebut dalam hadis. Kemudian sahabat tanya, tetapi ya Rasulullah, kadang-kadang orang yang cakap tu betul-betul, Tok Bomo tu cakap kadang-kadang betul-betul. Mungkin tuan-puan ada pengalaman ke? Tapi Nabi SAW bagi tahu yang dia cakap betul tu adalah dia diberikan daripada jin yang curi berita daripada langit. Adapun jin itu dia akan tokok tambah dengan 100 kedustaan. Itu kerja jin. Lalu pada suatu ketika apabila mereka naik ke langit untuk mereka curi berita daripada langit seperti hobi biasa yang mereka buat, tiba-tiba mereka mendapati ada pengawal yang menjaga langit.
dan mereka mendapati dekat langit itu ada bintang-bintang yang mana menghemburkan panas dia tu, panas bintang tu, ya, yang mana disebutkan dalam surah Al-Jin adalah Shihabar Rasada, ya, iaitu jin menyebut wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam', padahal sesungguhnya kami dulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduk langit. Faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada, tetapi sesiapa yang mendengar sekarang, dia akan mendapati api yang menyala yang tunggu untuk rejam dia, iaitu datang daripada bintang-bintang yang tuan-tuan baca surah Al-Mulk ni malam nanti. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuma lisyayatin. Sesungguhnya kami menghiasi langit dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rejaman kepada syaitan tadi yang curi berita daripada langit. Baik. Lalu apabila mereka dihalang, disebutkan dalam hadis, mereka pun berkata kepada kaum mereka, kami telah dihalang daripada mencuri berita daripada langit. Lalu kaum dia kata bahawa pergilah turun ke bumi, cek timur dan barat, cek, mesti ada benda yang besar yang berlaku menyebabkan kita dihalang daripada mencuri berita daripada langit. Sampailah segolongan jin ini, mereka sampai di satu belakang pohon tamar di kawasan Tihamah. Ketika itu Nabi SAW dengan para sahabat dalam perjalanan ke pasar Ukas. Lalu Nabi dan para sahabat rehat sekejap dekat satu pohon, lalu mendirikan solat subuh. Lalu jin tadi, mereka mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dikatakan dalam riwayat tafsir yang lain, Nabi tak perasan pun diorang dah. Lalu apabila mereka mendengar, mereka pun pulang dekat kaum jin. Mereka kata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah dengar Quran yang sangat menakjubkan isi dia. Yahdi ila rushd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Quran yang menakjubkan ini, dia membimbing kepada kebenaran dan kami tidak sesekali menyekutukan Tuhan kami dengan sesiapa pun. Maka itu kisah jin tadi. Dan pengajaran sedikit yang dapat kita belajar daripada kisah jin. Sebab apa saya kongsi kisah jin ni? Nanti kita akan pergi pada tema yang kita nak sentuh dalam Al-Quran nanti. Jin ini tuan-puan, mereka bukan daripada kalangan manusia. Mereka bukan sama jenis makhluk seperti Nabi SAW. Tetapi ketika mana mereka mendengar Al-Quran, mereka mendengar dengan sangat teliti, sangat memberikan perhatian. Allah Ta'ala sebut istama'a. Kalimah istama'a ni dengar, bukan dengar sekadar lalu, tapi dengar dengan penuh perhatian, sangat teliti. Lalu apabila mereka dengar bacaan Al-Quran, ketika itu juga mereka pulang dekat kaum dia, mereka terus ceritakan tentang Al-Quran kepada kaum dia. Itu pengajaran yang besar yang dapat kita belajar daripada jin. Kita ni tuan-puan, daripada golongan manusia, dengar Al-Quran banyak kali, kadang-kadang memberikan perhatian boleh bilang dengan jari. Bukan tuan-puan lah, saya lah. Kemudian nak ceritakan Al-Quran dengan orang pun boleh bilang dengan jari juga. Lalu kita kena belajar daripada sikap jin ini, yang mana mereka ni cepat-cepat sebarkan kebenaran kepada kaum dia sendiri. Baik, itu kisah jin. Apa kaitan kisah jin dengan tema yang saya nak bawa pada malam ni? Tema Al-Quran, yang mana tuan-puan belek di dalam Al-Quran 114 surah di dalam Al-Quran, ada 6,286 ayat di dalam Al-Quran, 30 juzuk di dalam Al-Quran. Setiap huruf dan kalimah tuan-puan akan mendapati tema ini ada di dalam Al-Quran. Tema apa? Iaitu jin dia menyebut Al-Quran sebagai Qur'anan ajaba, benda yang menakjubkan. Ataupun kita boleh katakan pada kalimah ar-rushd, yahdi ila rushd, mendorong kepada kebenaran. Rushdi tuan-puan, bimbingan, ya, bimbingan. Rushd, bimbingan. Kalau orang nama dia tu Rushdi, bimbingan. Rashid, bimbingan. Mursyid, macam nama saya, bimbingan juga.
Dan juga rushd ni tuan-puan, dia bukan sahaja membawa makna bimbingan, tetapi juga bijak. Cerdas juga rushd, ataupun rasyid, orang yang bijak. Bahkan jin ni dia juga sebut ajabah, menakjubkan isi Quran ni. Maksudnya tuan-puan, jin kali pertama dia dengar Quran, dia dah tahu, oh, benda ni benda yang hebat ni, benda yang comel, bijak sangat ni. Lalu benda yang bijak sangat daripada Quran ni tuan-puan, yang tu tema kita lah hari ni insya-Allah. Saya nak kongsi satu ni je, iaitu tema Al-Quran ni dia membawa kebijaksanaan. Itu Quran. Sebab tu tuan-puan dirahmati Allah, kebenaran dia dengan bijaksana ni dia datang beriringan, dia kena seiring. Kebenaran mesti bijaksana. Kalau tuan-puan dengar ada orang dia cerita tentang Islam, tapi kita dengar macam benda YOLO ke dia ni, macam kelakar je dengar, kita kena check baik, betul ke kebenaran dia sampaikan tu? Adakah betul daripada sumber asal yang dia sampaikan itu? Takut-takut benda tu keluar daripada mulut dia, dia duduk sembang, buat cerita. Ya, baik. Maka kebenaran dia tidak akan kelihatan bodoh. Kebenaran dia tidak akan kelihatan kelakar. Apa yang benar sangat Quran ni tuan-puan? Baik. Yang ni kita masuk insya-Allah. Quran ni tuan-puan yang dirahmati Allah, segenap aspek dia semua benda bijak. Segenap aspek dia semua benda bijak. Pertama sekali adalah daripada sudut bacaan dia tu pun dah menunjukkan bijak. Bagaimana bacaan Quran ni dia menunjukkan bijak tuan-puan? Satu, bacaan Quran ni kalau kita baca, dia terus sampai kepada jiwa kita. Kalau tuan-puan pergi kepada sirah Nabi SAW, orang Arab apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW, walaupun mereka orang pandai bahasa Arab, syair memang mahir sangat dah, profesor dalam bidang syair, tetapi apabila dengar Quran dibacakan oleh Nabi, mereka terus tergamam, mereka terus terkejut. Hebat sangat benda ni, comel sangat bacaan dia. Sebab itulah kalau tuan-puan cek di dalam kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, banyak kisah ya mereka dengar bacaan Al-Quran. Antara kisah yang saya nak kongsikan adalah, ada suatu ketika 3 orang pemimpin Quraisy, iaitu Abu Jahal, Al-Akhnas bin Shuraiq, dan seorang lagi Abu Sufyan kot tak silap saya. Mereka mendengar pada suatu malam, mereka pergi ke rumah Nabi SAW. Mereka duduk di penjuru yang berbeza. Penjuru yang berbeza, mari asing-asing, bukan couple ya, mari asing-asing, tak, bukan plan. Kemudian dalam perjalanan balik, mereka bertiga tembung tengah jalan. Tembung tengah jalan. Bertanyalah sesama mereka, dah apa pasal dia sini ni? Ni Abu Jahal apa pasal dia sini? Kata lawan sangat Muhammad ni, buat apa dia sini ni? Al-Akhnas ni buat apa dia sini ni? Kan kuat sangat maki Nabi, buat apa dekat sini? Maka last sekali kantus, rupanya tiga-tiga tu intip dengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW. Kemudian dia kata, okey, hari ni last dah, kami tak mari dah, jangan mari dah esok. Esok tu tuan-puan, tembung pula sekali lagi 3 orang tu, kantus sekali lagi 3 orang tu dengar bacaan Al-Quran daripada Nabi SAW. Sumpah sekali lagi, tak mari dah esok, imsak. Mari pula malam ketiga, duk dengar bacaan Al-Quran daripada belakang rumah Nabi SAW. Walaupun di depan orang Quraisy, mereka lah paling ke depan sekali lawan Nabi, tapi sebenarnya jiwa-jiwa mereka sebenarnya dah pun tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi SAW. Sebab itulah kalau tuan-puan baca Al-Quran tuan-puan, kita akan dapati ayat Al-Quran walaupun kita tak faham maksud dia. Kadang-kadang kita baca terjemahan, kita tak faham, tak baca terjemahan, tetapi kadang-kadang dia mari rasa sayu, penuh penghayatan. Betul? Begitulah, kerana itulah Al-Quran tuan-puan, dia ada satu ayat ataupun beberapa kalimah yang mana tak ada orang faham makna dia. Tuan-puan tak faham, ulama pun tak sebut maksud dia apa, sebabnya Nabi tak sampaikan maksud dia apa. Apa kalimah tu? Alif Lam Mim. Tuan-puan faham Alif Lam Mim apa dia? Tak. Qaf, faham? Tak. Nun, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad. Tak ada seorang tahu kalimah maksud ni apa. Betul tak?
Taha, Yasin. Tetapi tuan-puan, sebab apa kalimah ni diturunkan, sebab apa kalimah ni dia diwahyukan sedangkan tak ada orang faham? Apa fungsi Allah berbicara dengan kita dengan kalimah yang tak ada seorang faham? Betul tak? Yang tu kita akan kongsi pada seni bahasa Quran nanti, insya-Allah. Maka saya nak kongsikan bahawa orang Arab walaupun mereka faham Al-Quran, tapi tuan-puan tahu kisah Umar Al-Khattab bila dengar bacaan Taha, terus dia terima Islam. Betul? Surah Taha. Ada kalimah tidak difahami, tapi sudah pun menusuk dalam ada gangguan sikit ni. Penuh penghayatan lah ni ya. Baik. Ada kalimah yang tidak difahami, tapi telah pun menusuk dalam jiwa pembaca dia. Macam kita jugalah tadi ya. Sebab itulah bacaan Al-Quran ni dia tak sama dengan syair-syair Arab. Dia tak sama dengan seni-seni bahasa orang Arab dan sebagainya. Dia ketinggian tu dia melebihi daripada bahasa-bahasa yang orang Arab sendiri agung-agungkan. Baik. Itu daripada sudut seni bacaan dia. Baik. Kita akan pergi pula kepada sudut isi dia. Dan ini tuan-puan mohon ambil perhatian sikit, sebabnya mungkin ada benda yang mungkin terasa berat sedikit ataupun benda yang baru dengar, tuan-puan ambil perhatian sikit ya. Okey. Daripada sudut isi bacaan Al-Quran, pertama sekali tuan-puan dirahmati Allah, Al-Quran ni dia datang dengan isi yang sangat bijak. Sebab apa? Isi Al-Quran ni tuan-puan, pertama dia menjadi solusi dalam kehidupan manusia. Al-Quran ni dia datang sebagai solusi. Sebab itulah kalau tuan-puan perhatikan di dalam Al-Quran ada solusi untuk ekonomi. Jangan curi hak orang lain, jangan makan riba dan sebagainya. Itu solusi untuk ekonomi. Ada solusi untuk penghakiman. Jangan bayar rasuah untuk kita makan hak orang lain dengan batil. Ada solusi untuk politik, ada di dalam Al-Quran. Ada solusi untuk sosial kemasyarakatan. Ada surah yang khusus cerita tentang hubungan dengan manusia, surah Al-Hujurat. Tuan-tuan boleh cek surah Al-Hujurat ayat 10 hingga 12 tak silap saya, cerita tentang bagaimana menjaga hubungan kemasyarakatan. Jangan rendahkan satu kaum yang lain, jangan cela diri sendiri, jangan beri gelaran yang orang tak suka, jangan intip kesalahan orang, ya, jangan sangka buruk, jangan ngumpat orang, sebarkan aib orang. Itu adalah tentang hubungan kemanusiaan. Di dalam Al-Quran juga tuan-puan ada tentang hubungan suami isteri pun ada. Solusi suami isteri pun ada. Ini disebutkan di dalam surah At-Talaq. Allah Ta'ala sebut kalau suami tu dia nak lepaskan isteri, lepaskan dengan cara yang baik. Itu dalam bab lepaskan isteri. Apatah lagi dalam bab bersama dengan isteri ataupun pasangan. Lagilah Al-Quran menitik beratkan menjaga hubungan itu. Dan juga kalau dalam bab sempit rezeki, Al-Quran juga berikan solusi. Kalau sempit rezeki tuan-puan, tak cukup rezeki, contoh kita ada masalah serabut kepala, tak ada jalan keluar, Al-Quran beri solusi. Apa solusi dia? Surah yang sama, surah At-Talaq, Allah Ta'ala sebut. Saya yakin semua orang hafal ayat ni. Kita biasa tepek dekat rumah kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar untuk dia. Dan Allah memberikan rezeki untuk dia daripada arah yang dia tak sangka-sangka. Kuncinya apa? Takwa. Jaga takwa dengan Allah Ta'ala. Takwa ni pula tuan-puan, dia perlu tema yang baru sebenarnya, tema takwa. Takwa ni tuan-puan, kalau tuan-puan perhatikan di dalam Al-Quran, apabila Allah sebut kalimah takwa dalam Al-Quran tuan-puan, dia diulang lebih daripada 200 kali dalam Quran dengan pelbagai terma dia. Takwa ni apabila Allah Ta'ala sebut kalimah takwa, dia bukan sahaja menjaga hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia pun takwa. Orang yang dia baik hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia tak baik, takwa dia belum sempurna lagi. Orang yang mana hubungan dengan manusia dia baik, hubungan dengan Allah tak baik,
takwa dia juga belum lagi sempurna. Untuk mencapai takwa yang sempurna, dia kena imbang dua-dua tu, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Contoh dalam surah Al-Hujurat tadi, Allah ikat dengan kalimah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Baik, jadi itu serba sedikit tentang solusi yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran juga tuan-puan mendatangkan kisah-kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Ringkasannya di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai ataupun bukan jalan orang-orang yang sesat. Kerana itu tuan-puan, di dalam Al-Quran kita bukan sahaja disajikan dengan teori-teori syariat, tetapi juga kita dihidangkan dengan kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah awliya. Betul tak dalam Quran? Banyak. Adanya kisah Nabi Zakaria, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kisah-kisah di dalam Al-Quran ni kita boleh katakan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Sebabnya apa? Al-Quran ni pertama sekali apabila mendatangkan kisah yang didatangkan oleh Al-Quran dia adalah kisah yang benar. Pertama sekali kisahnya kisah yang benar. Sebab apa? Ia diturunkan daripada Allah Azza wa Jal yang hidup ketika peristiwa itu berlangsung dan masih hidup sampai sekarang, sampai bila-bila. Itulah Allah Ta'ala. Kalau kita dengar kisah daripada orang lain, tuan-puan, kalau tuan-puan dengar kisah daripada salah seorang daripada kita, kisah tentang Malaysia pada tahun 1500, agak-agak kita boleh deny. Betul tak? Sekejap tuan-puan, minta maaf, serangga tadi masuk mati duk keluar lagi. Okey, kadang-kadang kalau orang mari dia cerita dekat kita kisah 1500 tahun dulu tentang Malaysia, kadang-kadang kita akan mari perasaan dekat kita, ya ke dia ni? Betul tak? Dia bukan hidup pun zaman tu. Kok duk sembang dia ni, kok duk tambah perencah rasa, bagi sedap cerita. Tetapi Al-Quran bila datangkan kisah itu, dia benar kerana Allah hidup ketika kisah itu berlaku dan masih hidup sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan, kisah Al-Quran ni apa menariknya tuan-puan, dia adalah kisah yang berulang. Ini yang menarik dia. Kisah di dalam Al-Quran adalah kisah yang berulang. Watak-watak di dalam Al-Quran adalah watak-watak yang berulang. Sebagai contoh kita katakan kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Tuan-puan kenal Nabi Zakaria? Nabi Zakaria alaihi salam diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian macam mana? Tak dapat anak, sampailah baginda tua, isterinya pun dah menopause dah, tak ada anak. Lalu kita disajikan dengan kisah Nabi Zakaria tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Itu dirakam di dalam surah Maryam. Tuan-puan, manusia sekarang ramai dah orang yang diuji tak ada anak. Ramai. Maka kisah itu kisah yang berulang, supaya kita belajar daripada Nabi Zakaria bagaimana berinteraksi dengan masalah tu. Ada manusia diuji dengan dia seorang je, dia ibu tunggal, dia seorang je bimbing dan didik anak dia. Ada tak di dalam Al-Quran watak ibu tunggal? Ada tak? Ada. Siapa? Maryam alaihissalam. Betul? Maryam alaihissalam melahirkan bayi tanpa suami. Tu ramai tuan-tuan. Zaman sekarang pun ramai lahir tanpa suami. Tapi tak ada orang lagi lahir tanpa disetuh mana-mana lelaki lah. Tak ada orang lagi lah. Lahir tanpa suami tu sangat ramai zaman sekarang. Tapi Maryam alaihissalam melahirkan anak tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki. Dan juga watak Maryam alaihissalam memberikan semangat pada ibu-ibu yang mengandung. Tuan-puan kalau cek dalam surah Maryam, ada kisah Maryam, dia ni terlalu stres sangat sampai dia sebut, kalaulah aku ni mati, disebut dalam surah Maryam. Maka dalam surah Maryam Allah memberikan bimbingan dekat dia, memberikan semangat dekat dia. Maka Maryam alaihissalam adalah satu kisah di mana ibu yang mencari kekuatan. Ada di kalangan kita yang mana PJJ dengan pasangan, duduk jauh. Ada tak dalam Quran?
Kisah lelaki, suami dan isteri PJJ. Bahasa kita sekarang PJJ lah ya. Ada tak dalam Quran? Nabi apa yang PJJ dengan isteri dia? Nabi Ibrahim alaihi salam, betul? Meninggalkan isteri dia Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam juga disebut di dalam Al-Quran. Maka suami yang berjauhan dengan isteri dan anak boleh mengambil semangat daripada semangat Nabi Ibrahim alaihi salam. Isteri yang berjauhan dengan suami boleh ambil semangat daripada semangat Siti Hajar. Juga di dalam Al-Quran tuan-puan, kisah di mana anak nak tegur ayah tapi benda yang susah sebab nak tegur ayah sendiri. Juga ada di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim nak tegur ayah dia, kena halau dari rumah. Nabi Musa nak tegur Fir'aun. Fir'aun ni dia jaga Nabi Musa daripada kecil ya. Maksudnya seolah-olah dia nak tegur ayah angkat dia lah. Benda yang susah. Maka semangat ini yang kita boleh ambil. Maka kerana itu tuan-puan, kisah di dalam Al-Quran ni kisah yang sangat bijak, sebab penceritaan yang Allah Ta'ala ceritakan dia kena dengan hidup kita. Saya yakin setiap antara kita ada pernah melalui fasa kisahnya sama dengan kisah-kisah yang disebut di dalam Al-Quran. Walaupun sekali ada. Baik. Juga watak yang buruk pun watak yang berulang tuan-puan. Yang ni menarik sikit, watak buruk ni tuan-puan. Kalau kita cek di dalam Al-Quran, watak-watak buruk di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tidak sebut dengan nama dia. Kecuali seorang je dapat special dalam Quran, nama dia tu memang dia, tak ada orang khilaf dah. Siapa dia ni? Siapa dia? Ada satu surah tentang dia seorang. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, Abu Lahab. Specialnya di dalam Al-Quran sebagai watak yang buruk lah. Sebab ketika mana Nabi SAW perlukan sokongan dan berdakwah, dia keluarga Nabi orang paling ke depan lawan Nabi SAW. Kalau tuan-puan perhatikan watak-watak yang buruk yang lain, contohnya Fir'aun. Fir'aun ni tuan-puan nama orang ke nama jawatan ya? Fir'aun jawatan kan? Dia nama jawatan Raja Mesir zaman tu. Sebab itulah sejarawan mereka berbeza pendapat. Fir'aun zaman Nabi Musa ni Ramses 1 ke 2 ke dan sebagainya. Macam kalau Malaysia, Sultan lah. Mesir, zaman orang bangsa Qibti memerintah Mesir, zaman dipakai Fir'aun. Fir'aun ni tuan-puan, watak dia watak yang berulang tak watak dia? Berulang. Ramai mana sekarang pemerintah yang zalim dekat rakyat dia? Betul? Sepanjang generasi ada pemerintah yang zalim dekat rakyat dia. Mesti ada. Haman, tuan-puan, Haman tu nama jawatan bagi penasihat Fir'aun, iaitu penasihat yang bijak, tetapi untuk menjaga kekuasaan dia dan pengaruh dia di hadapan Fir'aun, dia terpaksa menutup mulut daripada kezaliman. Ramai tak watak ni? Ramai, betul? Dia nampak kezaliman dilakukan oleh pemerintah, tetapi sebab nak jaga pengaruh punya pasal, senyap. Qarun, watak yang mana dia kumpulkan harta, dia abaikan hak orang lain. Ramai watak ni, watak yang berulang. Maka kerana itu tuan-puan dirahmati Allah, watak kisah-kisah di dalam Al-Quran dia bukan sekadar kisah yang kita lalu telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan sekadar kisah yang mana jahatnya Fir'aun ni, jahatnya Haman ni. Tapi dia kisah ini dihidangkan supaya pertama sekali sifat tu tak ada dalam diri kita. Tak ada dalam diri kita sifat kefir'aunan. Tak ada dalam diri kita sikap ke Abu Lahaban. Dan juga yang kedua, kita kena berwaspada dengan orang yang ada sikap-sikap ni lah. Ya? Okay, itu kisah di dalam Al-Quran. Menunjukkan bijaksananya Allah apabila membentang kisah dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-puan, satu lagi, kisah di dalam Al-Quran ni tuan-puan akan dapati bahawa dia tidak menjawab 3 W ya. W ke double V ikutlah. Dia tidak menjawab 3 W ni, iaitu who, siapa, when, bila, where, di mana. Fir'aun tidak disebutkan zaman tu zaman bila, melainkan zaman Nabi Musa AS yang kita tahu. Dekat mana? Ialah Mesir. Contoh kisah yang lain, Ashabul Kahfi tuan-tuan. Tahu ke zaman bila Ashabul Kahfi?
Tak dinyatakan dalam Al-Quran melainkan daripada kitab tafsir. Siapa? Tak tahu. Dekat mana? Khilaf juga. Quran tak sebut. Khadir alaihi salam disebut ke? Bila, siapa, dekat mana? Tak juga. Dzulqarnain juga tidak disebut bila, kat mana, siapa. Kerana Al-Quran apabila membentangkan kisah, Al-Quran bukan kitab sejarah tuan-puan. Bukan kitab sejarah. Bila orang Quraisy tanya dekat Nabi, ceritakan tentang Dzulqarnain, kena cerita Dzulqarnain ni nama dia sekian-sekian, duduk dekat sini. Bukan itu penceritaan Al-Quran. Tapi Al-Quran menghidangkan kisah yang hanya fakta dan memberikan pengajaran kepada manusia. Itulah kenapa di antara subjek yang pelajar di sekolah tak suka, subjek sejarah. Sebab apa? Kadang-kadang subjek sejarah itu dia diceritakan tanpa dimasukkan di dalam hidup pelajar tu. Jadi pelajar tu dia tak rasa sejarah ni apa kaitan dengan hidup dia. Tapi Al-Quran tak. Apabila Al-Quran datangkan kisah, Al-Quran bukan kitab fakta, bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya membentangkan sebahagian kisah saja. Yang mana sebahagian kisah itulah dia boleh masuk dalam jiwa manusia, dalam hidup manusia. Sebab itulah kisah dalam Al-Quran kita boleh katakan kisah yang sangat bijaksana. Baik. Kita pergi pula dalam bab ilmu di dalam Al-Quran. Ilmu di dalam Al-Quran, kita sedia maklum, di dalam Al-Quran terdapat banyak cabang ilmu di dalam Al-Quran. Tuan-puan tidak akan dapati di dalam Al-Quran hanya ada tauhidkanlah Allah, Allah lah Tuhan yang satu, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah. Bukan itu sahaja mesej di dalam Al-Quran, betul? Mesej di dalam Al-Quran antaranya dalam surah Al-Mulk yang kita baca malam nanti. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Allah suruh tengok dekat burung atas kepala kita bagaimana dia terbang dan tutup sayap dia. Surah As-Sajdah dekat belakang saya ni, Allah Ta'ala sebut awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah turunkan hujan yang mana daripada tanah yang tandus menjadi tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala juga sebut kisah tentang, Allah Ta'ala juga sebut fakta bagaimana penciptaan manusia asalnya daripada fetus, zygote, embryo dan sebagainya, mudrah, alaqah, mudrah, idhama dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quran tuan-puan, kita dapati pelbagai cabang ilmu dibentangkan di dalam Al-Quran. Sebab apa ya tuan-puan? Sebab apa? Sebab apa Al-Quran bukan saja sembahlah Allah, Allah adalah Tuhan yang satu, jangan sekutukan Allah. Sebab apa kena masuk juga elemen ilmu yang lain? Kerana tuan-puan, setiap antara kita, benda yang menarik perhatian kita, benda yang berbeza-beza, betul? Benda berbeza-beza. Kalau ahli sains, benda yang menarik perhatian dia ilmu tentang sains, tentang bagaimana naik ke langit, dada jadi sempit. Ada dalam Al-Quran, yas'adu fis sama', dada jadi sempit. Itu tentang ilmu fizik. Orang biologi, orang yang mengkaji tentang perut dalam mak, doktor dan sebagainya, dia tertarik dengan bagaimana penciptaan manusia. Boleh jadi benda tu dia tertarik, betul? Orang geologis, dia mungkin tertarik dengan ilmu tentang tumbuh-tumbuhan. Orang kapal terbang, aviation, mungkin dia tertarik dengan tentang burung, bagaimana belajar burung tu terbang. Itulah asalnya berlakunya sayap kapal terbang oleh Ibn Firnas, kerana dia meneliti surah Al-Mulk tu. Allah Ta'ala suruh tengok bagaimana burung terbang, lalu dibuat stereotip bagaimana sayap burung tu. Maka tuan-puan dirahmati Allah, bidang yang menarik minat kita, bidang yang berbeza-beza. Oleh itu Al-Quran membentangkan kepada kita ilmu yang berbeza-beza. Supaya apa? Kita iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Supaya kita mengkaji, membuat pemerhatian. Yang mana akhirnya pemerhatian itu dia pergi kepada satu matlamat yang satu saja. Akhir surah Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu saja objektif kita menuntut ilmu, membuat pemerhatian dan kajian, supaya akhir sekali sujud kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jadi itu ilmu di dalam Al-Quran.
Masa sedikit lagi kita pergi kepada seni bahasa pula di dalam Al-Quran, ya, seni bahasa Arab di dalam Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Quran membentangkan kepada kita dengan seni bahasa Arab yang sangat tinggi. Orang Arab yang paling fasih berbahasa Arab adalah Arab di zaman Quraisy, zaman Nabi SAW. Mereka bangsa yang sangat mengagungkan syair-syair dan seni-seni bahasa Arab dia orang. Apabila mereka mendengar bacaan Al-Quran Nabi, mereka tertarik, mereka kata, ini bukan kalam penyair ni, tinggi sangat daripada syair. Bukan kalam Tok Bomo ni, hebat sangat ni. Bukan sihir ni, hebat ni. Sebab itulah Al-Walid bin Mughirah di dalam surah Al-Muddathir, Allah rakam bagaimana dia fikir nak label Quran ni apa dia. Kejap kata sahir, ahli sihir, kejap kata syair, kejap kata Tok Bomo. Tak ada benda yang dia boleh label Al-Quran, kerana Al-Quran tidak seperti apa yang dia label. Tetapi Al-Quran, kedudukan bahasa ni lagi tinggi daripada bahasa orang Arab ketika itu, walaupun diturunkan menurut bahasa Quraisy, Arab Quraisy. Sebab itulah Al-Quran mendatangkan banyak cabaran kepada orang Quraisy. Pertama sekali, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra, قُلَّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah manusia dan jin itu mereka bersatu untuk mendatangkan sama seperti Al-Quran, mereka tidak akan dapat mendatangkan seperti Al-Quran, walaupun saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tak dapat. Al-Quran cabar dulu, datangkan satu seperti Quran. Apabila mereka tak dapat, datangkan Al-Quran, turunkan sikit cabaran. Am yaquluna iftarah, mereka berkata Muhammad yang reka Quran. Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah 10 surah yang direka seperti Al-Quran. Panggillah sesiapa yang boleh tolong kalian kalau kalian orang yang benar. Daripada 114 turun jadi 10. Berapa tu diskaun tuan-tuan? Daripada 114 surah jadi turun 10 surah. Berapa diskaun? Kita pun tak tahulah, 90% lah kot diskaun dia. 95% lah diskaun. Okey lah, 10 surah tak dapat datangkan juga. Allah pun turunkan sikit lagi cabaran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kalaulah kalian ragu-ragu dengan apa yang diturunkan kepada hamba kami, datangkan satu surah dia sama seperti Quran. Mintalah tolong siapa-siapa pun boleh tolong kalau kalian orang yang benar selain daripada Allah. Mintalah tolong selain daripada Allah kalau kamu orang yang benar. Satu surah pun mereka tak dapat datangkan tuan-tuan, walaupun sependek surah favourite kita, Inna a'tainakal kautsar, tak dapat datangkan. Walaupun sependek Nun, tak dapat datangkan. Sependek Alif Lam Mim, tak dapat. Dia tak sama kalau orang reka Quran, ba mula-mula ba mula, jadi pelik. Betul? Sa jadi pelik. Dia tak sama. Baik. Kerana Al-Quran ni ketinggian bahasa ni lain sikit. Jadi tuan-puan, kita pergi pada soalan awal tadi, kalau tuan-puan masih ingat. Sebab apa Allah Ta'ala turunkan kalam yang mana kita tak faham? Nun, Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, betul? Tak faham kan? Tapi sebab apa ada juga dalam Quran? Ini kerana tuan-puan, seni bahasa yang diangkat oleh orang Arab, dia ada dua. Pertama, syair bahasa dia. Syair ni orang Arab Quraisy dahulu, mereka sangat tinggikan syair, sampaikan mereka suka buat pertandingan syair spontan dekat pasar. Sampaikan syair itu laju sangat mulut ke mulut. Pada zaman tak ada FB lagi, laju sangat mulut ke mulut sampai syair itu, mereka menghayati syair itu. Daripada syair itulah mereka ungkapkan rasa marah dia, rasa sedih dia, rasa kecewa, rasa gembira. Daripada syair itulah. Syair dia ada penghayatan, dia menghayati isi syair tu. Ada satu lagi seni bahasa yang diangkat oleh orang Arab adalah mantra. Mantra ni tuan-puan, satu kalam yang mereka tak faham, tak ada orang faham maksud dia.
Sebabnya dia dibaca oleh tok bomo, pawang-pawang, ahli sihir, itulah mantra. Tapi bezanya dia tak faham. Tapi dia taklah main emosi, taklah rasa sedih. Macam tuan-puan ada ke mata kaji semalisim nangis, oh sedihnya dengar, tak ada lagi. Kan? Sebab dia mantra. Lalu apabila Al-Quran datang, Al-Quran dia menaungi kedua-dua tu. Al-Quran dia ada kalam yang difahami, semua kalam, kebanyakan kalam dia fahami, dan dia memberikan emosi dalam diri pembaca dia. Dan Al-Quran juga ada kalam yang tidak difahami, seperti Alif Lam Mim Nun Qaf, yang tidak mampu orang Arab datangkan benda yang sama seperti itu walaupun satu huruf, tapi itu pun juga dia masuk dalam jiwa emosi pembaca dia. Betul? Kalam tidak faham, macam kita lah tadi juga baca Quran kadang tak faham maksud dia apa, tapi dia boleh masuk dalam jiwa kita tu, boleh main emosi kita. Itulah hebatnya seni bahasa di dalam Al-Quran. Baik, seterusnya seni bahasa dalam Al-Quran, tuan-puan, yang ni menarik sikit. Yang ni menarik sikit, mungkin tuan-puan jangan dengar benda ni, tapi ada dikaji oleh para ulama. Al-Quran ini bukan sahaja membentangkan bahasa Arab semata. Di dalam Al-Quran, tuan-puan, dia ada bahasa-bahasa lain yang telah diarabkan di dalam Al-Quran, termasuk bahasa kita, bahasa Sumatera, ada dalam Quran. Tuan-puan baca sokmo subuh Jumaat, bahasa Melayu Sumatera pun ada dalam Al-Quran. Itu dikatakan oleh Profesor Buya Hamka dalam kitab tafsirnya. Apabila dia menafsirkan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang baik ni, al-abrar ni, di dalam syurga mereka akan minum segelas air. Ka's ni, apabila kita sebut ka's, Al-Quran apabila orang Arab apabila sebut ka's, ia adalah berisi, gelas yang berisi arak, ya, gelas yang berisi arak. Tapi arak di syurga tu tidak memabukkan lah, jadi halal lah dekat syurga. Dekat dunia je haram, ya. Ka's ni apabila orang Arab sebut gelas itu dengan ka's, sebab dia ada lagi gelas tu inak. Inak tu air biasa je. Ka's ni air yang berisi arak. Al-abrar di dalam syurga dia akan minum ka's, air yang berisi arak ni, yang bercampur dengan kafura. Kafura tu apa, tuan-puan? Disebutkan surah Al-Insan, ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Mata air yang mana dia boleh minta je, bila nak pergi, air tu akan mari dekat dia. Dekat mana dia duduk, air tu akan mengalir dekat dia. Kafura ni, tuan-puan, kata Hamka, dia kata ini adalah bukti berlaku hubungan ekonomi antara Arab dengan Sumatera. Kafura tu bahasa Melayu kita apa dia? Kapur baruh. Kapur baruh. Kafur. Arab tak ada rupa, tak ada pa. Fur. Kafura, iaitu kapur barus menurut Hamka. Kerana apa? Orang Arab apabila nak dapatkan kapur, diorang kena pergi Sumatera. Seperti mana mereka nak cengkeh ataupun rempah ratus, pergi ke Sumatera, betul? Dan mereka bawa pulang ke negara mereka. Ini berlaku sebelum zaman Nabi SAW lagi. Zaman Mesopotamia dan sebagainya dah berlaku dah. Ini Hamka tulis dalam kitab tafsir dia. Lalu sebab apa orang Arab dia nak sangat kapur baruh ni, tuan-puan? Sebab bau dia wangi. Kapur baruh ni apabila dicampur dengan arak, arak tu akan jadi arak yang sangat sedap, sangat premium, yang hanya diminum oleh bangsawan sahaja, yang ada pitih ya. Arak yang sedap. Lalu Al-Quran apabila cerita tentang nikmat di dalam syurga, dia ambil nama yang sama yang manusia faham pada zaman itu dan juga zaman sekarang pun. Lalu benda itulah yang akan dibentangkan di dalam syurga, walaupun nama sama tapi benda dia tak sama. Kesedapan dia jauh lagi sedap dekat syurga. Kehebatan dia jauh lagi hebat di dalam syurga. Maka begitulah Al-Quran dia juga menghidangkan bahasa kita. Ini menurut Buya Hamka lah. Orang Arab dia orang tak tahu, sebab tak ada bahasa kapur dalam dia orang. Lalu apabila bahasa itu telah diasimilasikan, orang Quraisy sendiri pun menggunakan kapur itu dengan bahasa kafur, sehingga Allah letak pula di dalam Al-Quran menggunakan bahasa percakapan orang Quraisy ketika itu. Maksudnya benda ni dah lama dah berlaku hubungan ekonomi antara Arab dengan Sumatera. Dalam Al-Quran juga ada kalimah
India, Hindi. Surah Al-Insan, sundusim wa istabrak tu kan, iaitu sutera halus. Menurut Ibn Ashur dalam kitab tafsirnya, Ibn Ashur menyebutkan sundus asalnya adalah daripada kalimah Hindi sundun asalnya, dengan huruf nun. Lalu apabila sampai kepada orang Yunani ni nama dia orang ni banyak huruf S dekat belakang, Socrates dan sebagainya, huruf S banyak. Maka daripada sundun dia menjadi sundus. Lalu apabila sampai kepada negara Arab, orang Arab pun sebut sundus, daripada bahasa Hindi asalnya. Itu kata Ibn Ashur, seorang ulama tafsir yang sangat banyak membentangkan bahasa Arab di dalam Al-Quran. Istabrak, sutera tebal, dia berasal daripada kalimah Parsi, asalnya istafrah ataupun stabrak. Stabrak, bukan stabak ya. Stabrak. Lalu apabila dia masuk ke dalam orang Arab, dia jadi asimilasi bahasa, jadilah istabrak. Maka begitu cantik bahasa Al-Quran, bukan sahaja terpakai untuk orang Arab saja, tapi ada bahasa lain daripada bangsa lain telah diarabkan, kemudian Allah masukkan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa tuan-puan, Al-Quran ni bukan khusus untuk orang Arab sahaja. Al-Quran ni sifatnya universal untuk seluruh bangsa, seluruh zaman. Maka itulah sedikit sebanyak sempat saya kongsikan bijaksananya Al-Quran daripada sudut isi dia, daripada sudut kisah dia, ilmu dia, seni bahasa dia. Ada pun lagi banyak lagi benda yang kita tak sempat sentuh. Tak apalah, tak payah sentuh lah itu. Kalau ada masa adalah, insya-Allah Okey, jadi itulah sedikit banyak tuan-puan tema bijaksana di dalam Al-Quran, yang mana kalau tuan-puan tengok dalam Al-Quran, Alhamdu, alif lam dekat depan tu ada seni bahasa dia. Hamdu pun ada seni bahasa dia. Lillah pun ada seni bahasa dia. Rabbi pun ada seni bahasa dia. Setiap kalimah ada seni bahasa dia. Kerana bahasa itu, Al-Quran itu datang daripada Tuhan yang maha bijaksana. Semestinya kitab itu adalah kitab yang paling bijaksana yang ada di muka bumi Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Itu sedikit sebanyak tuan-puan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alladzi wa lakum. Segala baik datang dari Allah, yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Jika saya disilap kongsikan, membetulkan. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.